3, 4. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, salam sejahtera, selamat malam. Welcome back to my channel. Woohoo! Excited. Okay, so welcome kepada student yang baru je masuk dalam podcast untuk sesi yang kedua ni. So jangan lupa untuk sharekan live ni kepada kawan-kawan korang, classmate sekolah lain, schoolmate sekolah lain pun boleh juga. Share je sebab live ni Cikgu Akin open je untuk seluruh Malaysia as long as you guys ambil lah subjek prinsip account SPM lah. Okay. So untuk topik hari ni adalah sangat dialu-alukan untuk student tingkatan 5. Sebab hari ni kita nak masuk soalan berkenaan dengan belanjawan tunai. Okay. So untuk yang form 4 mungkin dia agak macam termangu-mangu sikit ya. Tapi untuk yang form 5, insya-Allah jadikan dia sebagai rujukan dan ulang kaji korang. Alright? So, actually hari ni kita tak ada pod count. Tapi disebabkan semalam Cikgu Akin tidak berkelapangan. So, hari ni kita gantikan untuk session semalam. So, jemput untuk you guys print dulu bahan ni. Ni bahan untuk hari ni. Kita akan buat tutorial. So, boleh print bahan ni dekat dalam cikguakin.com ataupun you all boleh terus pergi dekat Telegram Cikgu Akin lah. Pergi join daripada Telegram Cikgu Akin tu. Dalam tu Cikgu Akin ada bagi bahan dan juga link untuk live ni. Share je post tersebut supaya lebih ramai lagi akan dapat tahu tentang pod count ini. Okay, so kepada semua jangan lupa untuk print bahan ni untuk you all rujuk session malam ni. Okay, so tanpa kita panjangkan kita punya pengenalan diri, kita dah berkenalan kan 2 hari lepas kan. So siapa yang terlepas podcast yang pertama, you all boleh tengok malam ni. Malam ni pukul Cikgu Akin bagi extra sampai pukul 12. So, cukup sampai pukul 12, cikgu tutup link yang 2 hari lepas. Okay? So, jom let's go. So, untuk topik kali ni, Cikgu Akin ambil soalan daripada Trial Exam Penang 2018 bertajuk belanjawan tunai. So, actually belanjawan tunai ni dia agak mudah sebab dia berkenaan dengan bajet. So, you all pernah dengar belanjawan negara tak? Biasa dengar tak? Kalau tak biasa dengar, pergi search dekat Google Belanjawan Negara 2023. Kita kan baru tukar kerajaan. Kerajaan baru belum revise belanjawan 2023. Okay, sabar dulu. So, dia sama je macam tu isu dia. So, kalau kerajaan dia buat belanjawan untuk negara kan. Kalau kita buat belanjawan bisnes kecil-kecilan kita je lah. Macam gitu. Okay, so sama je konsep dia, iaitu kita nak buat kita punya penyata belanjawan tunai ataupun kita nak buat estimation. Kita nak buat perancangan. Berapakah kita punya cash outflow? Berapakah anggaran kita punya cash inflow? Kita nak tahu duit keluar berapa, duit masuk berapa. Kita ada lebihan duit tak bulan sekian-sekian. Kita nak beli aset bukan semasa ni, nak beli kereta ni agak-agak ada tak lebihan duit nak bayar masa bulan sekian-sekian. Macam gitu. So, dia dah ada estimation. Alright, so once you dah nampak soalan ni, soalan ni minta kita sediakan belanjawan tunai. Okay, jom. Kita try pergi buka template dulu. So, siapa yang belum ada lagi penyata, you all tak ada yang dah print punya. So, you all boleh salin dulu this one. Cikgu Akin bagi masa. Untuk you all buka template dulu. So, template dia sama je. Template dia senang je. So, paling atas sekali, make sure you all tulis nama company dulu. So, nama company dia adalah... Okay, jom kita baca sama-sama soalan dia.
Cik Susanti menjalankan perniagaan menjual pakaian iaitu kedai fashion Susanti pada 1 Oktober 2018. 1 Oktober 2018. Beliau telah membuat anggaran penerimaan dan pembayaran bagi 3 bulan dan dia berakhir 31 Disember 2018. Okey, kita take note nama company dia dulu. Nama company dia adalah Kedai Fashion Susanti. Okey, salin. Kedai Fashion Susanti. Salin je dia punya nama, dia punya tu adalah untuk 31 Disember 2018 kan. Lepas tu sekarang soalan dia minta kita cari apa. Right. Belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 2018. Okay. So tulis dekat sini. Belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir pada 31 Disember 2018. Wow, cukup-cukup. Bila dia kata berakhir pada 2018 pada 31 Disember 2018, so bermaksud Disember tu merupakan bulan yang terakhir. So bulan terakhir adalah bulan Disember. Second last adalah bulan November. Dan the third last ataupun yang pertama ni adalah bulan Oktober. Okay. Kemudian kita boleh terus isi je maklumat dia. Saranan cikgu, every time bila you nak start soalan tu, you just scan saja. You take note dia company apa, tempoh kewangan dia bila, soalan minta cari apa. Scan je dulu, tak payah buat lagi dalam dia tu. Scan je dulu. Kalau you ada masa untuk you buka, open the template, buka dulu. Sebab once you dah buka template, dia akan mempermudahkan dan mempercepatkan proses you untuk jawab soalan tu. Alright, you all kena ingat tau, you all tak ada banyak masa nak jawab dalam exam tau. You all ada 5 soalan besar nak jawab tu. Alright. Okay, so yang pertama sekali, you all boleh isikan you all punya. Kat sini kita tulis dia sebagai baki bibi. So yang ni kita tulis dia sebagai baki bibi boleh, baki awal pun boleh. Kemudian dekat bahagian bawah, you all boleh tulis tambah penerimaan tunai. Okay, so dia ada 4 bahagian penerimaan tunai. Kemudian bawah ni tulis jumlah penerimaan. Jumlah penerimaan ni adalah everything yang dekat dalam kotak tu. Ingat tau, jumlah penerimaan dia tidak termasuk dengan baki bibi. Kemudian you tolak dengan pembayaran. Pembayaran tunai. Kemudian bawah pun ada sama juga jumlah pembayaran ataupun jumlah pembayaran tunai. Sama je. Lepas tu kotak yang keempat ni, okay, tengok untuk yang penerimaan tunai, kita tuliskan dekat depan dia sebagai A. Jumlah pembayaran kita tulis dia sebagai B. Kemudian, you dah dapat duit. Katakan, let's say you dapat duit RM10. Lepas tu you ada bayar duit RM8. So, you ada lebih berapa? Yes, tu bukan untung tu adalah lebih. A tolak B, you akan dapat C. So, C tu membawa maksud lebihan atau kurangan. Abaikan tulisan seburuk cakap ayam ni. Okay, saya dapat lebih atau kurang Lebih atau kurang, make sure 2 ni je, iaitu jumlah you terdapat duit tolak dengan jumlah you keluar duit. That's all. So, you dapat lebihan. Jangan masuk dengan baki. Once you dah masuk dengan baki, then you akan dapat baki HB. So, baki HB ni adalah baki akhir tahun ataupun akhir bulan. So, nak dapat baki sama dengan baki BB tambah dengan C. Dapatlah baki HB. So, daripada atas ni, bawa turun bawah. Macam tu. Okay. So, itu saja dulu. Nak dapat baki HB. Lepas you dah dapat baki HB, you akan dapat jawapan. You akan carry forward naik atas. You akan bawa ke bulan yang seterusnya. Macam gitu. Alright. Okay. So, ni adalah template dia. So, let's go. Jom kita pergi kepada soalan yang berkaitan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. You all dah baca doa ke belum?
Baca dulu. Nanti tak boycott. Okay, so jom kita baca lagi sekali soalan dia. Cik Susanti menjalankan perniagaan menjual pakaian iaitu kedai Fashion Susanti pada 1 Oktober 2018. Beliau telah membuat anggaran penerimaan dan pembayaran bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 2018. Soalan pertama. Maklumat tambahan pertama. Baki-baki kedai Fashion Susanti pada 1 Oktober 2018 adalah seperti berikut. Tunai di bank, tunai di tangan, perabot, akaun belum bayar. Agak-agak yang ini nak letak kat mana? Yes, letakkan dia sebagai baki awal sebab dia punya tarikh adalah 1 Oktober 2018. Yang mana satu? Soalan ni minta kita cari apa? Belanjawan tunai. Lagi sekali, belanjawan tunai. Lagi sekali, belanjawan tunai. Maksudnya apa? Dia nak tahu everything about your cash. About your tunai. Dalam company you, ada 3 jenis tunai yang you perlu take note. Ada 3 je. Yang pertama, tunai dekat dalam you punya tangan. Yang kedua, tunai juga tapi dekat dalam you punya alam maya kita panggil. Yang ini bank. Ada duit. Yang ketiga, tunai juga. Tapi tunai yang dekat dalam drawer. Ini nama dia tunai runcit. Ada 3 tunai je yang boleh masuk dalam belanjawan tunai. Kalau dalam soalan ni ada berapa tunai yang awak nampak? Ada 2. Tunai di bank, tunai di tangan. Yes. Adakah perabot dikira sebagai tunai? Tidak. Sebab perabot ada physical things. Perabot, kayu, meja, almari. Itu bukan tunai. Akaun belum bayar. Adakah dia tunai? Bukan. Akaun belum bayar adalah hutang. Hutang siapa? Hutang kita ke orang. Tu akaun belum bayar. Pembekal lah. Right? Jadi, yang boleh dijadikan sebagai baki awal hanya 2 sahaja. Iaitu 6,000 campur dengan 4,000. So, dapat 10,000. So, kita pun letaklah dekat sini yang ada 10,000. Letak dulu. 10,000. Maklumat tambahan nombor 1 dah selesai. Okay, pergi nombor 2. Pada bulan November, beliau merancang untuk membeli perabot termasuk rak. Membeli perabot. Merancang baru nak plan. Agak-agak bulan November macam nak tambah satu lagi perabot lah. Macam kosong pula dekat ujung tu. Nak beli. Okay. Tak beli pun lagi. Baru nak rancang. Termasuk rak berharga RM7,000 dibayar secara 4 kali ansuran mulai bulan Disember. Okay. Bila kata merancang untuk membeli, yang pertama, dia ada kaitan tak dengan duit masuk atau duit keluar? Ada. Dia ada kaitan dengan duit keluar. Maka, pembayaran tunai. Kemudian, dia kata merancang untuk membeli harga dia RM7,000. Dibayar secara 4 kali ansuran. RM7,000 adalah jumlahnya. Okay. So, dia RM7,000 bahagilah dengan 4. So, you all akan dapat jawapan RM RM1,750. RM1,750 ni bukan bayar setiap bulan. Bermula daripada lepas dia beli. Dia kata mulai bulan Disember. Okay, jadi pergi dekat bahagian pembayaran tunai. You all ada buat bayaran perabot. So, perabot bulan 10 tak ada. Bulan 11 tak ada. Bulan 12 ada. RM1,750. Boleh dapat? Alright. Okay, kalau you all ada soalan boleh je tulis dekat chat box. Kalau berkesempatan Cikgu Hakim baca, Cikgu Hakim reply terus. Okay? Alright, nombor 3. Belian pada bulan Oktober dianggarkan RM2,500 dan akan meningkat sebanyak 20% bagi bulan berikutnya. Okey, dia ada belian dan dia ada peningkatan. 20% bagi bulan berikutnya.
Belian ini akan terus meningkat pada kadar 30% di bulan Disember. Okey, sampai sini dulu. Kita buka dulu. Dekat sini student selalu confused tau. Boleh tak dekat sini cikgu nak korang fokus betul-betul. Macam mana cara dia nak kira, macam mana nak ambil amount yang mana kan. Okey, dekat sini nombor 3 dia ada cakap tentang belian. Kita beli barang tu. Alah, kita beli barang niaga tu. Okey. So, dia ada bulan 10, dia ada bulan 11, dia ada bulan 12. Pertama, bulan 10 dia kata dia ada buat 2,500. Okey. Dan akan meningkat sebanyak 20% untuk bulan seterusnya. Dia ada beberapa cara. Cara yang student selalu buat adalah 2,500 darab dengan 20 bagi dengan 100. So, dapat jawapan 500. Okey, kemudian 500 tu ditambahkan semula dengan 2,500. Jadi dapat 3,000. Okey, cara simple, cara matematik biasa. Kalau 100% tambah dengan peningkatan 20%, dia jadi 120%. Jadi bermaksud 1.2 lah kalau kita bahagikan dengan 100. Jadi 2,500 kita darab dengan 1.2. So, bersamaan dengan RM3,000. So, RM3,000 tu samalah. Dia berada dekat bulan 11 punya belian. Kemudian dia ada naik lagi 3,000. Dia ada peningkatan 30% Disember. Jadi 3,000 darab dengan 1.3. So you all dapat 3,900. Alright, 3,900. So untuk bulan yang ke-12, bulan 12. Okay, baru kita baca balik. 80% daripada jumlah belian setiap bulan adalah belian kredit. You all kena ingat, belian ada dua jenis. Belian ada dua jenis. Satu belian yang you terus beli, you terus bayar. Nama dia belian tunai, on the spot. Yang kedua, you beli tapi you berhutang. You tak ada duit. You berhutang dulu. Boleh tak saya nak bayar bulan depan? Saya tak ada duit lagi lah sekarang. Okey, boleh. Itu belian kredit, belian hutang. Okey, jadi dekat sini dalam bulan 10 dia ada dua. Belian tunai dengan belian kredit. Bulan 11 dia ada dua. Belian tunai dengan belian kredit. Bulan 12 pun sama juga. Ada belian tunai dengan belian kredit. Okey, sekarang kita kena tahu dia punya macam mana kita nak kirakan. Kadang-kadang dia bagi peratus, kadang-kadang dia bagi nisbah. Alright, so kita kena hati-hati. Dalam soalan ni dia kata 80% adalah belian kredit. Bermaksud 80% kredit. Kalau 80% kredit, berapa yang tunai? Yes, 20%. Okay, sekarang ni Cikgu Aki nak korang try kira setiap bulan. Yang pertama, 2,500 darab dengan 0.2. So, dapat 500. Untuk 80%, sama ada korang darab lagi sekali 2,500 darab 80% ataupun you all tolak je dengan 2,500. Dapat 2,000. Okay, bulan yang kedua, 3,000. Untuk belian tunai, you all dapat 600. Kemudian, untuk belian kredit, you all dapat 2,400. Untuk belian tunai bulan yang ketiga, you all akan dapat 780. Untuk belian kredit, you all dapat 3,120. Okay, try tengok sikit. Sama tak dengan jawapan you all? Okay, cek komen sikit. You all dapat sama tak? Kalau sama, boleh tulis sama, cikgu. Okay, so ni adalah belian tunai, belian kredit. Kemudian, bila kita nak masuk dekat dalam belanjawan tunai, ingat belanjawan tunai ni dia hanya capture benda yang dah ada penambahan duit dan benda yang dah ada pengurangan duit. Okey, dekat sini bila kita kata belian tunai ni adalah bila you pergi kedai, you beli dan you terus bayar masa tu. Ada tak penambahan ataupun pengurangan duit masa tu? Ada. Masa tu memang dah terjadi pun duit keluar. Okey, jadi kita pergi dekat bahagian pembayaran, kita ada belian tunai. So kita pun tulislah ada belian tunai. So, belian tunai kita adalah sebanyak 20%. So, ambil je belian tunai yang setiap bulan ni. Setiap bulan kita ada. Ada 500, ada 600, ada 780.
Okey, so letak 500, 600, 780. Okey, macam mana pula dengan belian kredit? Okey, tengok balik betul-betul. Belian kredit adalah belian hutang. Dekat dalam soalan dia bagi tahu perlu dijelaskan pada bulan yang berikutnya. Maksudnya bulan 10 punya you beli, which is you beli sebanyak 2,000. You tak bayar masa tu. You tak bayar bulan 10. You bayar pada bulan berikutnya. Bermaksud dalam bulan 10 untuk belian kredit ada tak inflow atau outflow cash? Ada tak duit keluar atau duit masuk? Tak ada. Masa belian kredit tak terjadi duit keluar atau duit masuk. Dia hanya terjadi duit keluar dan duit masuk tu apabila dia masuk di bulan hadapan. Samalah dengan bulan 10, 11, 12. Okey, jadi bulan 10 punya belian kredit kita akan bayar dan keluar duit masa bulan 11. Jadi kita letak kat atas ni lah. So kita letakkan dia. Adakah kita nak kena tulis belian kredit? Salah. Tidak. Kita tak tulis belian kredit. Tetapi bila dah masuk bulan kehadapan, dia akan automatically jadi pembayaran kepada akaun belum bayar. So, akaun belum bayar, kita letaklah amount dia. Bulan 10, dia akan bayar masa bulan 11. Kita letak sini 2,000. Bulan 11, kita akan bayar masa bulan 12. Letak sini 2,400. Okey. Kalau dekat sini, cik nak tanya korang. Kalau 2,400 di bulan 12 ni datang daripada bulan 11. 2,000 ni datang daripada bulan 10. Agak-agak yang dekat bulan 10 ni datang daripada bulan mana? Cik komen. Yes, dia datang daripada bulan 9. Agak-agak dalam soalan, ada tak maklumat tentang bulan 9 punya akaun belum bayar? Woohoo! Bijaklah. Tada! Ada. Ini kan datang daripada 1 Oktober. 1 Oktober kan datang daripada 30 hari bulan 9. Bermaksud 1,800 ni adalah kita punya akaun belum bayar di bulan Oktober. Okey, boleh dapat? So far boleh faham ke? Kalau faham boleh komen faham. Alright, thank you. Okay, so nombor 3 dah selesai. Okay, kemudian kita pergi nombor 4. Nombor 4. Anggaran jualan pada bulan Oktober ialah RM4,000. Okay. Jualan pada 2 bulan yang seterusnya akan meningkat sebanyak 20% daripada bulan sebelumnya. Okay, so jualan pula. So jualan. Jualan pun sama tau. Dia ada 2 juga. Jualan tunai dengan jualan kredit. Kemudian kita ada 3 bulan juga. Bulan 10, bulan 11, bulan 12. Anggaran jualan pada bulan Oktober adalah RM4,000. Jualan pada 2 bulan yang seterusnya iaitu bulan 11 dengan bulan 12. 11 dengan 12 dia kata ada peningkatan sebanyak 20%. Okey, kiralah 44,000 darab dengan peningkatan. So 1,000, ada peningkatan 20%. Bermaksud RM4,800. So, RM4,800. Bulan 12, dia ada peningkatan lagi. Darab lagi dengan jumlah 4,800 tu. Darab dengan 1.2. Ataupun peningkatan 20%. Dapat 5,760. Dalam soalan, ada tak dia bagi tahu? Ni jualan tunai ke? Jualan kredit ke? Ada tak? Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita ambil je amount tu. So jualan tu akan dikira sebagai jualan tunai lah. Okay. So jualan tunai tu kita letakkan duit masuk ke duit keluar? Betul. Kita letakkan kepada duit masuk. Kan kita ada buat sale. So jualan tunai. Bulan yang pertama 4K. Bulan yang kedua 4.8K. Bulan yang ketiga 5,760. Selesai. 4 lagi. Come on guys.
Okey, soalan yang kelima. Anggaran belanja bulanan ialah sewa kedai RM1,000. Tak ada apa-apa adjustment. Amount pun dia dah bagi tahu. Ambil, letak dalam belanjawan tunai. So, kalau sewa kedai ni, duit keluar ke duit masuk? Yes. Duit keluar. So, letaklah sewa kedai. Dia katakan bulanan kan? Jadi adalah setiap bulan RM1,000, RM1,000, RM1,000. Settle. Nombor 6. Kadar bayaran pada 2 bulan pertama dijangka RM100 dan akan meningkat sebanyak 10% pada bulan yang seterusnya. Kadar bayaran ada kaitan dengan duit keluar atau duit masuk? Ya, ada. So, dia adalah kadar bayaran. 2 bulan pertama adalah 100. Maka bulan 10 dengan bulan 11 adalah 100. Bulan yang seterusnya meningkat. Jadi 100 kali 1.1 ataupun 100 kali 10% dapat jawapan tambah dengan 100 semula. So, dapatlah RM110. Settle. Simple. Seterusnya, nombor 7. Mulai bulan November, sebahagian premis dijangka akan dapat disewakan kepada peniaga Encik Abu dengan sewa RM800 sebulan. Mulai November. Jadi, maksudnya Oktober tak ada. Sebahagian premis. Okey, dekat sini hati-hati ya. Kita bukan jual premis. Kita sewa premis. Dia ibarat macam ni tau. Kita ada bangunan. Kita ada 3 tingkat bangunan. Bangunan paling bawah kita buat untuk kedai. Kita promote barang dekat orang. Yang kedua kita letak kita punya kilang. Contoh macam kita kilang kek. Jadi yang tengah-tengah kita buat untuk kilang production kek. Paling atas kita tak guna pun. Rugilah sebab bangunan ni kan bangunan kita punya sepenuhnya. Jadi rugilah kalau kita ada bangunan, ada aset tapi kita tak gunakan. Kita tak semaksimum mungkin. So, why not? Tempat yang paling atas ni kita sewa dekat orang. Okey lah, dapatlah sewa diterima. Ya tak? Okey. So, ada sewa diterima. So, dekat sini, awak dapat sewa daripada Encik Abu. Bermaksud Encik Abu ni adalah penyewa lah dekat premis awak tu. Okey. Jadi, sewa RM800 sebulan. Dekat sini ada duit keluar atau duit masuk tak? Ada. So, kita sewa kat orang, kita dapatlah RM800 sebulan bermula November. Jadi, kat sini dia ada sewa diterima. Bulan Oktober tak ada, November dia dah start. November RM800, Disember RM800. Settle. Okey, last. Perabot akan dikenakan susut nilai 10% mengikut kaedah garis lurus. Kaedah garis lurus. Susut nilai? Do we need to pay any depreciation? Kita kena bayar ke susut nilai ni? Okay, kalau awak tanya gini. Kalau cikgu tanya yang korang korang ada laptop. Dulu korang beli laptop harga RM3,000. Dah 5 tahun lepas. Sekarang adakah value laptop korang akan masih sama RM3,000? Mungkin dah jadi berubah. Mungkin dah jadi RM1,000 je. So, ada beza dalam lebih kurang RM2,000. Adakah kita kena bayar RM2,000 tu kepada seseorang, kepada sesiapa, kepada kedai, kepada anyone? Perlu tak kita bayar RM2,000 tu? Tak perlu. Tak perlu pun bayar apa-apa. Kita punya asset tu, dia punya value dia dah susut. Value dia dah drop. Value dia sekarang dah tak sama macam dulu. Kita tak perlu bayar apa-apa pun susut nilai tu. Dapat tak? Hanya value dia je dah tak sama seperti dulu. Dia susut disebabkan mungkin dia dah terlalu lama, dah keluar brand baru dan macam-macam lagi lah reason. So, perlu tak kita bayar susut nilai? Tak perlu. Okay, jadi awak kena ingat dalam belanjawan tunai tak semua item kita masuk. Awak hanya fikir tentang adakah item ni melibatkan duit keluar dan duit masuk bulan tersebut. Jika ya, maka adalah dalam belanjawan tunai. Jika tidak, maka tak adalah dalam belanjawan tunai. Boleh faham? Alright, dah settle. Okay, jom kita tutupkan kita punya belanjawan
Tunai. Okay, cara yang pertama, cikgu share dengan korang. Yang pertama, mesti korang ingat macam, boleh ke kita tambah terus baki bibi dengan jumlah penerimaan ni? Tak boleh, hati-hati. Pertama, cari penerimaan. 2, cari pembayaran. 3, lebihan atau kurangan. Tu flow dia. Alah, kan kita dah buat A, lepas tu A tolak B, dapat C. Okay, lepas tu ikut je flow dia daripada atas sampai bawah. A, B, C, D. Okay, dia bukan lagu. Okay, so jom kita kira. Jumlah penerimaan bulan yang pertama 4,000. Bulan yang kedua 5,600. Bulan yang ketiga tambahkan dua-dua tu dapat 6,560. Okey je nak double line kat bawah ni. Okey, kemudian jumlah pembayaran. 500 tambah 1,800 tambah 1,000 tambah 100, you all dapat RM3,400. Bulan November, 600 tambah 2,000 tambah 1,000 tambah 100, you all dapat jawapan RM3,700. Bulan Disember, you all ada 1,750, 780, 2,400, 1,000 dan 110. You all dapat jawapan RM6,040. Double line. A settle. B settle. Okey, cari C. A tolak B. 4,000 tolak dengan 3,400. You all dapat 600. Kalau positif, biarkan dia. November, 5,600 tolak 3,700. You dapat 1,900. Positif, biarkan. Bulan Disember, 6,560 tolak dengan 6,040. You dapat 520. Positif, biarkan kat situ. Kalau let's say duit masuk lebih sikit berbanding dengan duit keluar, bermaksud dia adalah kurangan. So, ada negatif lah dekat luar dia. Okay? Okay, C settle. Okay, nak cari last sekali tu. Nak cari dia punya baki-baki tu. So, baru dia melibatkan baki awal dengan C. Okay, so settle. 10,000 tambah 600. So, dapat 10,600. Baki akhir bulan 10 akan jadi baki awal di bulan 11. So, carry forward je 10,600. 10,600 tambah dengan 1,900. Dapat 12,500. Baki akhir, carry forward, jadi baki awal. 12,500. 12,500 tambah 520. You all dapat jawapan 13,020. Dah siap. Okay, so inilah jawapan kepada soalan belanjawan tunai kita untuk tahun 2018. Alright, so Alhamdulillah selesai sesi podcast kita yang kedua. So, jangan lupa untuk you guys share feedback. You all nak share any questions ke? Kalau ada soalan, ada apa-apa pertanyaan, you all boleh tanya dekat poster Q&A yang Cikgu Akin akan up kejap lagi. Dekat dalam Telegram channel, search je Cikgu Akin. Itu saja untuk malam ni. Jangan lupa untuk sharekan live ni kepada kawan-kawan korang lagi. Alright? So, jumpa lagi dalam podcast yang seterusnya minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.